peranannya. Kita turun, kita maksudnya tak mau sembang-sembang lalang, kita tak dapat apa balik. Habis gitu dapat makan makan ni kat rumah kita makan kat mana tak ada makan ni hanya alat je. Kebetulan kita jumpa makan lah sikit, kalau jumpa dia makan. So jus soli ni adalah kewarganegaraan yang diberikan mengikut tempat lahir. Jus soli. Dia ada dua jenis jus kewarganegaraan ni. Satu jus soli, satu lagi jus sanguinis. Jus sanguinis ni kewarganegaraan mengikut darah keturunan. Dia ada dua. Ini jus soli dan jus sanguinis ni adalah istilah Latin. Kalau you orang Google nak ni, you akan jumpa. Tapi penerangannya adalah negara kita ini masa nak merdeka dulu, nak merdeka dengan China, dengan India ni apa semua, mereka ni diberikan kewarganegaraan secara jus soli kerana mereka ni lahir di tanah Melayu. Mereka yang lahir mereka yang lahir di tanah Melayu dan telah tinggal 10 tahun di tanah Melayu ni, maka mereka boleh diberikan kewarganegaraan mengikut konsep jus soli. Mengikut tempat lahir dia lah, tempat lahir. Yang jus sanguinis ni darah keturunan. Contohnya macam Jerman. Orang Jerman kalau dia lahir dekat London sekalipun, dia tetap warga negara Jerman sebab dia darah keturunan Jerman. Itulah maksudnya. Tak kira dia lahir di mana, tapi asal dia darah keturunan Jerman tu, maka Jerman lah dia. Warga negara Jerman lah dia. Okey. Dan kewarganegaraan ni, itulah dia. Kadang-kadang kita ni orang Melayu ni defensif sangat. Defensif ni orang dia attack kita ni bila kita nak attack mereka ni takut. Sebenarnya ada banyak poin kita nak attack mereka pasal kewarganegaraan saja. Iaitu apa dia? Itu yang dia kontrak sosial yang saya kata tadi. Kontrak sosial nak merdeka, okey, yang pasal kata Cina India ni mereka cari dokumen perjanjian kemerdekaan apa semua. Kita orang Melayu pun boleh cari. Mana nak cari? Semudah Google. Siapa yang ada smartphone sekarang ni, pergi kat Google, type situ Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Tekan search, dia akan keluar the actual document. Dokumen tu semua ada. Tapi panjang lah kalau you nak baca tulisan dia pun kecil-kecil. Dah lah tulisan kecil, bahasa Inggeris pula. Kita ni dulu bahasa Inggeris dah lah tak pernah je lulus kan. Tapi tak apa, saya boleh terangkan kan? Saya boleh terangkan. Tapi maksudnya dokumen-dokumen itu bukanlah payah sangat nak cari kalau kita nak cari betul kan? Google, semudah Google. Okey, kewarganegaraan pun, kewarganegaraan ini itu yang kontrak sosial tu nak merdeka. Orang Melayu memberikan kewarganegaraan, kita yang bagi dia warga negara. Seperti mana Bangla, Indo, Nepal yang ada dalam negara kita ini, kita bagi mereka di tanah kewarganegaraan. Dulu China, India apa semua kat negara kita ni macam tu lah, Bangla, Nepal yang ada kat keliling kita sekarang ni. Tapi tok nenek kita memberikan kewarganegaraan kepada mereka. Tapi beri kewarganegaraan itu tak beri dengan secara percuma. Sebagai balasannya, China, Nepal, India, Bangla ni semua kena iktiraf. Ini tanah ni tanah Melayu. Betul. Kita ada hak keistimewaan Melayu yang terjamin di bawah perkara 153 perlembagaan. Betul. Jadi kena respect lah. Gua bagi lu satu, lu bagi gua satu, kena respect lah. Betul. Kan? Jadi selepas 57 tahun merdeka, kalau misalnya kata mereka mempersoalkan hak istimewa Melayu, orang-orang Melayu korang tak ada telur. Kita pun bangkit persoalkan kewarganegaraan dia. Tetapi malangnya kita tidak bangkit. Kenapa tak bangkit? Kita pun tak tahu. Jadi lepas malam ni, saya dah habis tanggungjawab fardu kifayah saya bagi tahu. In fact, boleh pergi sebar pun dalam kumpulan WhatsApp ke, kumpulan Facebook ke, apa benda ke, sebar. Siapa yang bagi tahu? Lawyer Azam. Siapa dia Lawyer Azam? Bagi nombor handphone saya, bagi saya punya Facebook profile pun, saya tak ada masalah. Saya boleh bertanggungjawab. Jangan ingat saya takut. Jangan ingat saya takut untuk bertanggungjawab. In fact, rakaman
ceramah saya malam ni pun saya nak masuk YouTube seberapa segera yang boleh. Tahu begini, masuk YouTube yang aku takut tak? Sebab 2 tahun lepas majlis peguam pun saya saman lah. Saya seorang-seorang saya saman majlis peguam tak nak kan? Jangan takutlah. Saya sebagai individu saya pun macam tuan-tuan lah, takut juga. Saya pun takut juga. Tapi sebab di belakang saya ni ada ramai yang menyokong dengan berbagai cara. Jadi saya tak peduli. Kalau berani kau sentuh dahi aku sekarang. Try. Mai try tengok. Kau tengok nanti berapa bas tu pun. Kena tunjuk berani. Tak lah tu. Tapi gaya mesti kau kena dia lah. Kau berani kan? Kau apa? Kau sentuh dahi aku sekarang. Jadi dia sentuh. Gaya kan dia lah. Jangan tunjuk kita takut. Masalahnya kita ni takut lah. Kita pun tak tahu belakang kita ada orang result. Kena result. So bila mereka persoalkan Melayu, maka kita juga boleh persoalkan keluarga negaraan mereka. Dan lebih kurang ajar dia tengah tunjuk kasut dekat Liga kita Liga lebih kurang ajarnya keluarga negaraan yang diberikan kepada 1.75 juta orang Cina dan India dulu adalah tidak sah dan terbatal sebenarnya. Dia punya berani hantar keranda dekat Liga tu. Tak tahu. Ni saya nak bagi tahu. Bang berani ke? Sebab saya dah buat semakan dengan Jabatan Perangkaan di antara tahun 1957 sehingga tahun 1970 ada sebanyak 1.75 juta orang Cina dan India yang diberikan kewarganegaraan dengan cara pakej mudah. Pakej mudah. Apa pakej mudah dia? Sebab keperluan undang-undang menyatakan kalau nak diterima sebagai warga negara, seseorang itu mestilah mengangkat ikrar sumpah taat setia kepada raja dan negara. Selain daripada syarat fasih berbahasa Melayu. Dan ikrar kewarganegaraan ini terkandung di dalam jadual 1 perlembagaan. Masih. Jadual pertama perlembagaan dia tulis itu adalah sumpah pemohon bagi pendaftaran atau penetralisasian kewarganegaraan. Apa dia kata di situ? Saya nama-nama beralamat di ini, dengan ini mengaku atas sumpah bahawa saya dengan sesungguhnya dan sepenuhnya menolak dan bersumpah meluputkan segala kesetiaan saya kepada mana-mana negeri atau negara di luar persekutuan, dan saya bersumpah bahawa saya akan jujur dan menumpahkan segala taat setia saya yang sebenar kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan akan menjadi seorang warga negara persekutuan yang sebenar, setia dan jujur. No kidding. Tengok, sedar kan? Sebelum diberikan kewarganegaraan, seseorang individu tu kat Jabatan Pendaftaran Negara kena angkat sumpah lepas dah isi-isi borang semua. Bila dah diluluskan, dia sebelum diluluskan oleh pendaftar nak bagi dia warga negara apa semua, dia kena angkat ikrar baca. Ikrar tu, benda tu terkandung dalam perlembagaan. Masalahnya di antara tahun 1957 sehingga tahun 1970 atas desakan MCA dan MIC, maka Ketua Menteri Tunku Abdul Rahman pada ketika itu, okey, tak apalah, kita kecualikan angkat ikrar ini. Asal dia lahir kat sini, betul kat sini, tak apalah, boleh cakap Melayu tak apa, tak boleh cakap Melayu pun tak apalah, kita bagilah kewarganegaraan. Cincai. Dan kita dapat lihat hari ini kesan dia apa. Semalam berapa laporan polis dah dibuat terhadap gambar-gambar yang di Pertuan Agong kita, kan?
Sebab apa? Ni anak-anak cucu Cina Bukit ni, dia orang dulu tak anggap ikrar setia pada Yang di-Pertuan Agong. Salah siapa? Salah kerajaan kita juga, bagi muka sangat pasal apa? Bukan sekarang dia bagi muka, sejak daripada dulu dah bagi muka. Ni sekarang ni kita ni nak buat apa ni? Nak buat apa? Saya sebagai peguam, saya sebenarnya ada plan. Saya nak saman kerajaan Malaysia atas isu ini. Saya nak mahkamah membuat peristiharan bahawa kewarganegaraan yang diberikan kepada 1.7 juta orang itu sebagai tidak sah dan terbantah. Saya nak cuba challenge. Tapi saya tengah kumpul tim research apa semua lah sekarang. Maksudnya, tapi ini yang saya nak bagi tahu lah. Saya tak sekadar bakar lah, korang buat lah, saya tak buat apa tak. Saya akan buat atas kapasiti saya sebagai seorang peguam. Tuan-tuan boleh Google lah nama saya juga, Muhammad Khairul Azam bin Abdul Aziz. Saya dah buat banyak lah. Banyak benda yang saya dah buat. Bukannya saya ni cakap tak suka bikin, tapi saya dah buat. Dan I'm willing, saya boleh nak buat lagi, tak ada masalah. Kan? Sebab memang saya bukannya ada kerja lain sangat pun. Kan? Inilah kerja dia. So, soalan saudara tadi tu sebahagiannya saya dah cuba jawab lah. Saya nak tunggu yang 17 tu. Saya tak tahu macam mana nak tanya sekali harum 17 kan, satu-satu kan macam mana. Tak ada, saya melawak. Okay. So, maksudnya begitulah. Dari segi sejarahnya, kita anak-anak Melayu, saya tak tahu umur saudara-saudari ni berapa, tapi saya tengok kat dahi masing-masing lah Saya tengok kat dahi masing-masing. Kalau pun nak rasa yang berusia sikit, mungkin Abang Izam. Saya tengok dahi lah kan. Isteri masih satu Azam kan. Kerana abang yang belakang tu mungkin agak berusia sikit lah. Yang paling tua sekali Mohsin lah tu lah. Yang paling tua sekali dia lah tu. Tapi kebanyakan kita anak-anak muda, kita kena tahu kita kena tahu bahawa kita ni dah bagi muka lebih sangat ni dekat Cina Geleng ni. Dan Cina Geleng ni semua dah puang ajar ni sebab salah tok nenek kita dulu bagi muka lebih sangat. Jadi sekarang ni apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat? Okeylah, yang pertama dapatkan maklumat daripada orang yang betul. Kemudian bersatulah kita, sama-sama kita. Jangan sama-sama kita berpecah. Dan orang politik pecah, semua orang pecah kan, macam kat Penang ni. Kalau berpecah lagi Melayu-Melayu kat Penang ni, lagilah payah nak balik. Danlah kita tak ramai kan. Dan kalau pun kita ramai, kalau pecah lebih banyak, dia tidak menjadikan kita lebih kuat. Jadi kita kena, anak-anak, saya berhasrat lah saya buat lagi program-program macam ni. Aku nak jumpa ni kawan-kawan dia orang ni yang tak datang malam ni. Yelah, aku nak jumpa lagi kawan-kawan dia orang ni, dan dia orang ni mungkin payah nak datang sini. Tak apa, aku pergi tempat mereka tak apa. Duduklah rumah flat mana lah apa. Kosmik. Kan? Tepi longkang mana lah. Tak kira. Snooker. Kan? Pusat snooker mana lah. Kan? Futsal mana lah apa lah. Kan? Sebab saya nak cerita benda ni. Bukan apa, kalau saya cerita tu mungkin confident lebih sikit lah sebab saya lawyer. Kan? Dan saya lawyer tak kira apa lah, saya bagi je. Kalau tak puas hati, saman lah aku. Aku takut. Ada aku kisah. Situ saya cakap kan. So maksudnya macam tu lah. Okay, ada soalan lagi. Mari 15 lagi. Question lagi 16. Ya? Lagi 16, aku satu kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Lupa tadi nak beri salam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saudara tadi cakap tentang Jusoli kan. Okay, kenapa ada Jusoli? Kena tanya balik, kenapa ada Jusoli? Asal usulnya timbul Jusoli ialah sebab Tan Cheng Lock. Tahu tak siapa Tan Cheng Lock? Balik korek balik sejarah asal lu tanah Melayu. Siapa Tan Cheng Lock, siapa Samantan, PT Samantan. Tan Cheng Lock adalah salah seorang bangsa Cina lah kan, dan seorang pedagang
dan dia menggerakkan 200 orang pedagang Cina ke Jinhua di India untuk mendesak Kansel Jeneral British di India supaya jangan bagi langsung kemerdekaan kepada orang Melayu. Itu yang last sekali, yang titik permulaan kenapa ada jus soli. Kenapa kerajaan British tak mau bagi kepada orang Melayu? Bukan tak mau bagi, tapi dia tak mau bagi pada orang Cina sebab dia dah tahu dah. Dia bawa orang Cina daripada tanah besar Cina, dia bawa orang India daripada India. Dia pun dah tahu dah masing-masingnya karakter ni. Tapi kenapa dia tak boleh bagi pada orang Melayu? Sebab masa tu, itu pun dah cerita, kata orang Melayu masa tu, zaman tu pemalas lah kan. Jadi atas sebab tu, jadi dia nak bagi, tetapi sudahnya dengan bersyarat. Dia beritahu pada Tunku, you kena berpakat dengan 3 orang, 2 orang lagi. Itulah yang sudahnya akhirnya jadi jus soli. Dan apabila jadi jus soli, kalau ikut dalam takrif di United Nations, piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu kan, dia mengiktiraf bangsa teras di dunia ni. Satu negara yang merdeka, satu negara yang daulat kan, hanya Malaysia saja yang tidak ada langsung bangsa teras. Sebab apa? Kita give away untuk kemerdekaan. Sebab itu jugalah Presiden Soekarno marah sangat-sangat dengan apa almarhum Tunku Abdul Rahman, sebab dia kata kemerdekaan tanah Melayu ni bukan jantan. Kita kena sedar kenapa? Sebab kita masa tu populasi kita Melayu masa tu lebih kurang 1 ratio 1 ke 4. 1 Melayu ada 4 orang Cina masa tu. Kemudian dalam pada masa yang sama, ekonomi kita memang tak ada langsung sebab kita ramai petani kan, ramai petani, ramai nelayan. Sebab itu yang Tunku Abdul Rahman terpaksa juga terima dua bangsa ni masuk untuk memerdekakan negara. Okey, itu satu perkongsian saya yang boleh saya share lah. Kalau tak ni nak cari lagi, macam Azam beritahu tadi, beritahu tadi, Google. Benda ni semua ada dekat ilmu ada di hujung jari je. Jangan guna smartphone ni sekadar untuk nak WhatsApp, untuk nak bersosial, tetapi cari ilmu. Semua ada dah. Walaupun WhatsApp ni semua ni adalah ejen-ejen kafir, kita kena guna. Ya? Okey? Sekian, terima kasih. Ada soalan? Okey, ada soalan lagi? Terima kasih Abang Azam. Maizah orang lama di Penang, adalah perjuangan-perjuangan juga yang dia buat di Penang ni. Okey, ada soalan lagi? Ketua Penerangan Perkasa Pulau Pinang. Juga Ketua Penerangan Perkasa. Mantan. Oh, bekas. Yang dipecat, yang tidak mengekalkan jawatan. Nak apa jawatan tak? Ya, sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, dan ada 2 soalan ini. Okey, soalan pertama, sekarang ni bila disebut Melayu itu Islam. Tetapi ada satu persatuan Melayu Kristian telah didaftar di RUS. Okey, soalan kedua, sebelum 12-an, semasa Melaka diperintah oleh para mesyuarat, dalam buku sejarah ada perenggan kemasukan Islam ke tanah Melayu. Sebelum tu apakah agama orang Melayu? Okey, ulang soalan yang kedua tu. Sebelum 12-an, semasa Melaka diperintah para mesyuarat, dalam buku sejarah ada perenggan kemasukan Islam ke tanah Melayu. Sebelum tu apakah agama orang Melayu? Okey. Soalan pertama berkaitan dengan Melayu dan Persatuan Melayu Kristian. Okey. Yang pertamanya saya nak tanya, daripada mana you dapat maklumat Persatuan Melayu Kristian ini telah didaftarkan? Kalau betul sahih maklumatnya, minggu depan juga saya akan pergi serang Ketua Pengarah ROS.
Sumpah demi Allah, daripada mana sumber dia? Betul ke? Mana maklumat dia? Mana sijil pendaftaran dia? Ada? Kalau ada, sila beri kepada saya. Ya? Hans, ada maklumat? Tak ada. Kalau ada, Hans siasat tengok. Saya tak mau ulas panjang lah bab tu. Tapi kalau betul ada, hari Isnin nanti saya akan pergi RS. Ya? So yang tu saya just sebab mana tahu benda ni hanya sekadar nak bagi orang Melayu marah. Ini pun satu perkara juga yang kita ni banyak sangat maklumat yang dapat pada kita. Jadi sampai kita pun marah, kadang-kadang marah kita tak tentu pasal. Sekali rupanya benda tu tak ada pun, kan? Tak betul pun, kan? So maksud dia kita siasat dulu. Kalau betul, sahih, maka baru kita lawan betul-betul. Kalau tak, dia hanya sekadar kabar angin, tak perlulah kita nak memberi apa-apa reaksi berlebihan terhadap dia. Tapi dalam soalan saudara itu yang nombor 1, sila beri saya maklumat itu. Kalau betul, hari Isnin saya pergi. Dan saya akan buktikan saya pergilah. Kalau tak percaya, saya pergi. Okay. Pasal definisi Melayu pula, dalam perlembagaan Melayu didefinisikan sebagai, dalam perkara 160 Perlembagaan Persekutuan, Melayu itu didefinisikan sebagai beragama Islam, mengamalkan adat istiadat Melayu dan lazim bercakap bahasa Melayu. Jadi dalam perlembagaan hanya bangsa Melayu sahaja yang didefinisikan. Cina, India tak ada wujud dalam perlembagaan. Tapi diorang ni yang buang ajar lebih. Jadi ini yang kita kena tahu. Okay? So soalan yang kedua saudara, apakah agama orang Melayu sebelum kedatangan Islam, kan? Ya. So saya tak tahu lah nak jawab. Mungkin Hindu, mungkin pagan. Tahu pagan? Pagan ni adalah kepercayaan berasaskan kepada semangat padi, kan? Ya, saudara. Yang historia lah kan. Ya. Kalau yang soalan yang kedua tu, Aha. kita ambil rujuk dekat buku Profesor Dr. Hamka. Profesor Dr. Tajuk buku tu kedatangan Islam di Tanah Melayu. Lagu tu kita boleh tahu. Bagi mikrofon, mungkin kita boleh share sama-sama. Okay. Setuju. Assalamualaikum. Saya Abdi. Yang soalan kedua tadi tu,